Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan tentang percakapan Nabi, iaitu bertutur, ketawa dan bergurau senda. Saya bersama 3 lagi sahabat perjuangan saya dalam kajian ini. Saya sendiri, Nur Syahidah Mutimah Ma'asyur, A201367. Saya Nur Badrisha binti Bahar Zaman, A200715. Saya Rahmatul Rida binti Ahmad Aznan, A201404. Saya Puteri Yahna Dalia binti Muhammad Rahmat, A203148. Okey, saya akan dalam kajian ini saya akan mulakan dengan pengertian percakapan. Apa itu percakapan? Percakapan adalah pertuturan, perbicaraan, perbualan, perundingan dan tingkah laku. Okey, dari segi pandangan Islam pula, percakapan ni adalah suatu bentuk gambaran dan perwatakan peribadi seseorang. Definisi percakapan yang sebenarnya hakikatnya kita dapat dilihat telah ditunjukkan dan dibuktikan oleh Rasulullah SAW, iaitu Nabi kita sendiri. Dari segi Nabi bercakap, iaitu bertutur, ketawa dan bergurau senda, telah ditunjukkan oleh beliau. Seperti mana yang telah ditulis dalam Al-Quran sendiri, Nabi adalah contoh teladan yang kita perlu ikuti, iaitu Allah telah mengatakan fungsi anggota badan manusia diciptakan tidak ke arah perkara yang tidak faedah. Okey, saya akan, untuk mengetahui lebih lanjut, saya akan teruskan dengan pembentang seterusnya. Seterusnya, saya akan sambung dalil Al-Quran dan hadis cara Rasulullah berbicara. An Aisyah qalat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasrudu sardakum hadza wa likannahu kana yatakallam bi kalamin bayyin fastin yahfazuhu man jalasa ilai. Aisyah berkata, Rasulullah tidak pernah bercakap dengan laju seperti kamu semua. Beliau selalu bercakap dengan jelas dan terperinci sehingga orang yang mendengar dapat menghafal apa yang mereka dengar. Diriwayatkan oleh Tirmizi dan Abu Daud. Seterusnya, dalil Al-Quran dan hadis cara Rasulullah ketawa. Kana fi saki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam humusyah wa kana la yadhak ila tabassuman. Fakuntu iza nazartu ilai qultu akhal ainai wa laysa bi akhal. Kedua-dua betis Rasulullah tidak besar dan sesuai dengan bentuk tubuhnya. Baginda tidak ketawa, cukup sekadar tersenyum. Apabila aku memandang Rasulullah, hatiku berkata, betapa hitam pelupuk mata baginda, padahal baginda tidak bercelak. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmizi. At-Tirmizi mengatakan hadis ini hasan gharib sahih. Seterusnya, dalil Al-Quran dan hadis cara Rasulullah bergurau. Anas bin Malik melaporkan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lahu ya zal uzunain. Sesungguhnya Rasulullah pernah berkata kepada Anas bin Malik, wahai pemilik dua telinga. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmizi. At-Tirmizi mengatakan hadis ini hasan sahih gharib. Rasulullah memanggil Anas begitu kerana Anas seorang pendengar yang baik. Seorang daripada penyampai hadis ini yang bernama Mahmud menjelaskan, Abu Usama berkata, maksudnya Rasulullah sedang bergurau dengan Anas. Saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Okay, seterusnya syarahan ulama tentang tertawa Nabi, iaitu yang pertama, Rasulullah SAW jika tertawa pun dia hanya menampakkan senyum sehingga dapat dikatakan semua tawa baginda dalam bentuk senyuman. Rasulullah juga tidak tertawa terbahak-bahak. Jika tertawa pun hanya gigi gerahamnya sahaja yang nampak. Tawa Rasulullah SAW juga merupakan tawa petanda gembira, iaitu jika dia melihat sesuatu yang menyenangkan hatinya atau hal yang tersebut menjadi kabar gembira baginya. Okay, seterusnya syarahan ulama tentang cara Nabi bergurau. Next. Okey, daripada Ustaz Farid Nu'man Hassan menceritakan bagaimana Nabi Muhammad SAW bersenda gurau. Berikut merupakan adab-adab yang perlu kita sebagai umat Islam tahu. Yang pertama, dikatakan dalam satu hadis, wahai Rasulullah, engkau mencadai kami. Beliau menjawab, tidaklah aku berkata kecuali yang benar. Yang kedua, Imam Abu Daud dan Imam Ahmad meriwayatkan bahawa Nabi pernah berlumba lari sebanyak 2 kali bersama isterinya Aisyah radhiyallahu anha. Yang pertama, Aisyah menjadi pemenangnya dan yang kedua, Aisyah yang kalah. Seterusnya, saya serahkan kepada sahabat saya.
Okey, seterusnya di sini apakah cara yang mudah agar generasi kini mampu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Di sini kami keluarkan 4. Yang pertama, memahami ajaran Islam dengan mendalam, iaitu generasi kini perlu mengikuti jejak baginda dengan memahami ajaran Islam yang mendalam. Yang kedua, beribadah dengan konsisten dan khusyuk, iaitu generasi kini perlu membentuk kebiasaan beribadah yang konsisten. Yang ketiga, meneladani akhlak mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana baginda ni dikenali dengan akhlak yang luhur dan berbudi pekerti mulia. Dan yang terakhir, menghindari perbuatan negatif dan terlarang. Baginda memberikan tuntunan tentang perbuatan atau perlakuan yang dianjurkan dan dilarang dalam Islam. Jadi, kesimpulannya di sini, Nabi Muhammad SAW seorang manusia yang agung akhlaknya dan luhur budinya. Jadi kita perlulah menjadikannya sebagai teladan utama, iaitu dengan mengikuti setiap yang dibawa oleh Nabi SAW, yang mana ia ni bukti kecintaan kita kepada baginda SAW, iaitu dengan mengajarkan sifat-sifat Nabi SAW kepada orang lain. Hal ini juga berperanan melahirkan seorang insan yang cemerlang di dunia dan di akhirat. Tambahan pula, dengan mencintai dan mentaati Nabi SAW akan melahirkan kecintaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, itu saja pembentangan daripada kumpulan kami. Oleh itu, sekian, terima kasih.